Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat masa yang Allah izinkan kepada kita, mentakdirkan kita untuk sama-sama mendengar dan mengambil manfaat daripada majlis ilmu ini walaupun di atas talian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi kepada kita untuk sentiasa istiqamah di dalam majlis-majlis ilmu, sama ada secara fizikal maupun secara maya. Seperti mana kata Nabi, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala memilihnya, mengkehendaki kepadanya untuk diberikan khaira, iaitu kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Tanda yang orang dipilih oleh Allah ini untuk dapat kebaikan dunia akhirat ini, kata Nabi, yufaqihu fid din. Tandanya iaitu Allah Taala akan memberikan kefahaman dan kefakihan agama kepadanya. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah, tidak ada jalan untuk kita diberikan kefahaman ilmu, kefakihan dalam ilmu agama, melainkan iaitu Allah Ta'ala akan memilih kita dan melorongkan kita untuk dapat duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Jadi mudah-mudahanlah kesempatan kita pada hari ini berada dalam majlis ilmu, kita berdoa kepada Allah dan kita bersangka baik kepada Allah, yang mana mungkin Allah Ta'ala sedang memilih kita untuk diberikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah, saya pun tak ingatlah kita dah berapa siri dah bertemu secara maya, yang mana saya punya penonton mungkin luar daripada Masjid Sarjana Utama. Kita mengharapkan lebih ramai lagi yang menonton dan mengambil manfaat. Hari ini kita dah masuk ke tahun hijrah yang baru, 1 Muharram untuk 1443 Hijrah. Mungkin perbincangan berkaitan tentang hijrah ni sudah banyak yang dikupas. Mungkin daripada guru-guru agama yang lain pun dah bincang di topik sirah dan sebagainya. Namun tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hijrah adalah perkara yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Daripada tak baik, mesti berhijrah menjadi baik. Daripada yang baik, tak terhenti di situ, dia mesti terus berhijrah menjadi lebih baik. Yang dah jadi lebih baik, mesti berhijrah menjadi lebih dan lebih baik. Sampai bila kita perlu berhijrah? Sehinggalah kita menghembuskan nafas yang terakhir, barulah saat itu kita berhenti daripada berhijrah. Hijrah adalah proses kita berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Ini adalah proses infinity. Tidak ada had dan tidak ada penghujung selagi mana kita masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perubahan menjadi lebih baik ini adalah satu perkara yang Allah Taala sebut di dalam Al-Quran. Seperti mana Allah Taala menyebutkan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah Ta'ala, dialah Allah yang menjadikan kematian, dan Allah jugalah menjadikan kehidupan dengan satu tujuan kepada kita. Kata Allah, liyabluwakum, ada ibtila dekat situ, sebagai ujian kepada kamu wahai manusia. Allah Ta'ala jadikan kematian, Allah Ta'ala jadikan kehidupan ini dengan satu matlamat kepada kita adalah sebagai ujian kepada kita. Untuk Allah nilai ayyukum ahsanu amala, siapa daripada kalangan kita yang paling ahsan, terbaik amalannya. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah, perhatikan di sini tuan-tuan.
Allah Ta'ala menyebutkan kalimah ibtila, liyabluwakum. Ada ujian-ujian. Ibtila ni tuan-tuan, ujian yang kecil, ujian yang tak nampak. Dan ujian di sini tuan-tuan adalah seluruh aspek kehidupan kita secara holistik adalah ujian. Jangan kita sangka ujian ini adalah perkara-perkara yang kita benci, perkara-perkara yang kita tak suka. Kita nampak kemiskinan, ini ujian. Kita nampak kematian, ini ujian. Kita nampak kesusahan, ini ujian. Kita nampak kesakitan, ini ujian. Betul? Namun hakikatnya perkara yang kita suka, perkara yang kita sayangi, perkara yang kita gembira mendapatkannya juga adalah ujian daripada Allah. Siapa tak kata tuan-tuan, kesenangan juga adalah ujian, kekayaan ujian, kelapangan waktu ujian, kesihatan tubuh badan ujian. Semuanya ujian belaka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang susah, kita tahu itu ujian untuk dia. Orang yang senang, jangan lupa, itu juga ujian kepadanya. Sama ada dia bersyukur, sama ada dia masih lagi ingat Allah Ta'ala ketika mana dia senang. Orang yang diuji oleh Allah boleh jadi menjadikan dia teringat kepada Allah, kembali pada Allah. Tapi ujian ketika senang, ujian ketika bahagia, sebenarnya lebih sukar untuk kita kembali dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apapun tuan-tuan, inilah ujian-ujian yang Allah kata untuk Allah nilai di antara kita siapa yang ahsan amala, yang paling terbaik amalan. Di sini tuan-tuan, Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan sengaja Allah gunakan kalimah ahsan, terbaik amalannya. Allah tak menyebutkan kalimah akthar. Akthar ni yang terbanyak amalan. Maksudnya dalam hidup ni, penilaian hidup kita bukan Allah lihat dari sudut kuantiti, tetapi Allah menilai kita daripada sudut kualiti. Jadinya tuan-tuan, dalam kita meneruskan kehidupan ni, nak masuk kepada tahun yang baru, orang lain macam-macam azam, macam-macam impian, macam-macam keinginan yang dia kehendaki. Betul. Namun tuan-tuan, yang kita perlu tahu dan kita kena ingat pada diri kita, iaitu kita berada di jalan yang Allah Ta'ala letakkan macam-macam ujian, yang mana semuanya adalah untuk menilai amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan satu lagi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam usaha kita nak berhijrah dan berubah, ada 3 perkara yang perlu kita ingat dan kita kena usahakan. Ini syarat untuk hijrah. Pertama, iaitu kita perlukan kepada ilmu. Ramai orang ada impian untuk berubah, berhijrah, tapi tidak berlandaskan kepada ilmu. Yang inilah yang membuatkan hijrahnya separuh jalan. Dia tak konsisten, tak istiqamah. Hijrah perlu ditop up dengan ilmu. Cari ilmu, pelajari ilmu, supaya dia menambahkan kekuatan stamina dalaman kita, supaya istiqamah dalam perubahan. Kedua, kita perlu mencari sahabat, kenalan, dan mesti menjaga pergaulan kita dalam pergaulan yang baik. Cari sahabat yang soleh. Bagi wanita, cari sahabat yang solehah. Ini penting. Okay, ini penting sebab macam mana perangai sahabat kita, kenalan kita, dia akan memberi kesan kepada pribadi diri kita. Jadi cari kawan yang betul, kawan yang baik. Dan yang ketiga tuan-tuan adalah mencari suasana yang baik dan betul juga. Ini tuan-tuan boleh tengok dari riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, cerita tentang ada seorang pembunuh telah membunuh 99 orang. Lalu dia telah membunuh yang ke-100. Ada seorang abid yang menasihati dia, kamu tak payah berhijrah lah, tak payah bertaubat, kamu tak akan diterima amalan kamu oleh Allah sebab kamu dah bunuh 99 orang. Jadinya tuan-tuan, dia bunuh seorang abid ni. Akhirnya kerana keinginan nak berubah, dia jumpa dengan seorang alim. Tanya kepada seorang alim ni, macam mana saya nak berhijrah, nak bertaubat? Kata alim ni, kamu keluar daripada kampung ni. Kampung ni kamu dah rosak dah. Kampung ni kamu dah dikenali sebagai orang yang macam-macam masalah dah. Keluar, cari diri yang baru, berubah, pilih suasana yang lebih baik. Ini adalah syarat kepada hijrah. Namun tuan-tuan, selain kena ada ilmu yang baik, ilmu yang betul, sahabat yang betul, persekitaran yang betul, mesti kita kena ingat ada satu pantang yang jangan buat, iaitu kalau kita dah memiliki 3 perkara ni, jangan takabur. Okay?
Oh, saya ada ilmu, awak tak ada ilmu. Selalu kita banding-bandingkan orang lain. Kita ada kawan yang baik, kamu tak ada kawan yang baik. Kita selalu bandingkan kita dengan orang lain. Kita ada suasana yang baik, orang lain tak ada suasana yang baik. Kita selalu bandingkan diri kita dengan orang lain. Ini namanya takabbur. Takabbur ni tuan-tuan, Nabi menyebutkan, iaitu orang yang menafikan kebenaran dan orang yang meremehkan orang lain. Itu namanya takabbur. Bila takabbur tuan-tuan, ini adalah pantang dia. Siapa yang takabbur tuan-tuan, ini satu perkara yang sangat-sangat, kita kata, harus ditinggalkan. Jangan lakukan kalau kita benar-benar nak bertaubat dan berhijrah kepada Allah. Kenapa tuan-tuan? Contoh yang paling mudah iaitu berlaku kepada iblis. Yang mana iblis tuan-tuan, bila dia ni ada ilmu, dia bersahabat dengan orang yang baik, iaitu bersama para malaikat. Dia duduk di tempat yang baik, persekitaran yang baik, iaitu di syurga Allah. Namun dia takabbur. Dia bila Allah Ta'ala perintahkan untuk sujud kepada Adam, katanya, ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku daripada api, manakala kau ciptakan Adam daripada tanah. Kerana takabburnya iblis tuan-tuan, Allah Ta'ala telah buang iblis daripada syurganya, lalu dimasukkan ke dalam neraka sampai bila-bila. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita berusaha untuk bertaubat, berhijrah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.